Jadi nak tanya pada kamu, Nabi Muhammad SAW tu dah tak ada lama dah. Betul tak? Alright? Okay, Nabi Muhammad SAW tu dah tak ada lama dah. Jadi macam mana kita nak ikut? Macam mana kita nak ikut? Macam mana kita nak tahu benda yang pernah Nabi Muhammad SAW buat? Benda yang Nabi pernah buat, benda yang Nabi cakap, atau kelakuan benda. Bagaimana kita nak tahu benda-benda itu? Sedangkan kita tak jumpa pun dengan Nabi. Macam mana? Macam mana tu? Quran? Macam mana tu? Okay. Itulah yang pernah tak dengar apa nama ni tentang hadis? Pernah dengar pasal hadis? Okay. Kalau kamu pernah dengar pasal hadis, dalam hadis itu menceritakan tentang apa saja yang dibuat, apa saja yang Nabi cakap, perlakuan baginda, semuanya diceritakan di dalam hadis. So, mesti kamu ingat lagi tajuk yang kita pernah belajar. Ada satu tajuk dalam berkenaan dengan awal-awal. Ingat tak awal-awal dulu? Okey, kan pernah saya cakap hadis itu ialah apa nama? Perbuatan ataupun perkataan yang disandarkan kepada Nabi. Apa saja benda yang disandarkan kepada Nabi. Jadi bendanya lebih kurang macam tu. Okey? Jelas semua? Jelas? Alright. Jelas Jelas. Alright. Faham Jelas. Alright. Baik. Kalau kamu dapat tengok dalam gambar-gambar yang ada gambar-gambar yang ada dekat buku teks kamu ni, ini besarkan nampak. Saya besarkan skrin nampak. Takut dia tak nampak. Alah, bisa dia jalan sendiri ni. Okey. Macam ni lah saya tak begitu mahir, jadi macam tu lah. Ikut pandai-pandai sendirilah. Jadi saya itu dia. Nampak tak? Nampak. Alright. Muka saya nampak. Okey. Baik. Saya dah letak tengah-tengah dah Baik. Kita lihat gambar-gambar yang ada kat tepi-tepi. Gambar-gambar yang ada kat tepi ni gambar menjadi anak yang soleh, membaca Al-Quran, orang tua, bercakap yang baik, menuntut ilmu dan seterusnya gambar-gambar yang ada dalam ni. Apakah yang kita boleh katakan pada gambar ini? Agak-agak gambar-gambar ni sebenarnya nak bagi tahu kita apa? Gambar-gambar ni semua yang ada dekat keliling-keliling nak bagi tahu kepada kita bahawa inilah dia akhlak-akhlak yang Nabi tunjukkan, yang Nabi ajak untuk kita buat. Dia ajak untuk kita buat walaupun Nabi dah tak ada. Inilah benda yang beberapa contoh lah daripada gambar-gambar itu. Gambar-gambar itu ialah gambar-gambar contoh perkara-perkara mahmudah, perkara-perkara baik yang Nabi Muhammad pernah lakukan. Okey, kita ambil gambar. Okey, kita ambil gambar menuntut ilmu. Ada tak Nabi Muhammad menuntut ilmu? Pernah tak Nabi Muhammad menuntut ilmu? Ya, ada. Okay, pernah tak Nabi Muhammad membaca Al-Quran? Pernah membaca. Walaupun Nabi Muhammad tak pernah pula dah. Walaupun Nabi Muhammad tak reti membaca, tak reti menulis, tetapi ayat-ayat Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad hafalkan ayat itu dan Nabi Muhammad boleh baca balik ayat itu semula. Kalau kita ini kita hafal, besok ingat lagi tak? Kadang-kadang tak ingat, okey? Okey, baik. Ada tak di dalam Al-Quran, kita masuk pada bahagian yang kedua. Di dalam Al-Quran kita Allah sebut
yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk ikut apa sahaja yang Nabi buat. Ada tak? Hello, ada orang tak? Apa dia? Ada. Okay. Ada tak dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut yang kita kena ikut apa yang Nabi Muhammad buat? Apa yang Nabi Muhammad buat? Ada tak? Ya. Ada. Kalau ada, apa buktinya? Ada. Buktinya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hasyr. Okay, surah Al-Hasyr ayat yang ke-59. Okay, ayat ke-59. Surah Al-Hasyr ni, okay, sebelum saya teruskan, surah Al-Hasyr ni surah yang keberapa dalam Quran? Siapa pandai? Ha. Tak payah semak aku anda, tak payah buka Quran. Ini saya dah ajar lah. Ha, surah Al-Hasyr tu ayat surah yang keberapa dalam Quran? Cepat. Siapa dapat jawab dia pandai? Ha. Surah yang keberapa surah Al-Hasyr? Surah 7. Bukan surah ke-59. Ada 7. Ayat yang ke-59. Ni dia tulis ni, nampak ni. Nampak tak? Ni yang saya gunakan kecil ni. Okay. Surah Al-Hasyr, surah yang ke-7 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-59. Yang sebenarnya ayat ni panjang. Okay. Yang sebenarnya ayat kalau kamu lihat di dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran, ayatnya panjang. Tapi diambil jangan saja, diambil yang ringkas saja untuk memudahkan kita muda dan kita kenal pasti. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala ada sebut di dalam ayat yang cara. Baik, nanti sebelum kita tambahkan, ada satu soalan yang tanya tak? Beza antara sunnah dan sunat. Okey. Beza antara sunnah dan sunat. Ada 3 benda. Nanti kita tanya hujung kali. Okay. Baik, mari kita lihat ayat yang ke-59. Surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ayat itu kita tak dapat baca. Jadi kita baca yang ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur alright. Okay. Saya yakin kamu semua dah baca kat rumah. Okey dah. Baik. Apa maksud ayat Al-Quran ini? Maksudnya apa? Maksudnya dapat tak saya punya note tu, sister ni. Saya tunjuk dekat perkataan apa apa yang diberikan Rasul padamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maksudnya apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan. Maknanya di dalam ayat ini ada 2 perintah, ada 2 suruhan. Apakah dia suruhan ini? Okey, suruhan yang pertama, suruhan yang pertama ialah Allah Ta'ala suruh kita terima. Okey, Allah Ta'ala suruh kita terima. Terima apa? Allah Ta'ala suruh kita terima. Terima apa? Kita juga. Suruh terima barang daripada Shopee ke? Okey. Allah Ta'ala suruh kita terima hal saja yang datang daripada Nabi Muhammad. Apa saja yang datang dari Nabi Muhammad ada yang Nabi buat, yang Nabi buat lah.
Sebab barang kita nak berikan sunnah. Jadi apa sahaja sunnah yang Nabi buat, Allah Ta'ala suruh kita terima. Terima, jangan bangkang. Okey, jangan soalkan. Kan? Nabi pernah diceritakan dalam satu hadis, Nabi makan dengan menggunakan 3 jari kan? Kita tak dengar tentang itu. Tak. Benar. Kalau itu maknanya kamu belum jumpa lagi buku itu. Okay, kamu belum jumpa lagi cerita itu. Baik, Nabi pernah cakap. Okay, Nabi pernah cakap. Dalam satu hadis itu Nabi pernah ceritakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni makan dengan menggunakan 3 jari. Nabi Muhammad pernah buat. Dan bila kita tengok balik ayat Al-Quran itu, dia kata apa? Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi buat, terima. Nabi Muhammad makan dengan menggunakan 3 jari. Itu jangan bangkang. Jangan soal. Kenapa mesti 3 jari? Kenapa tak 4 jari? Kenapa tak 10 jari? Kenapa tak 10 jari? Kan? Jangan tanya. Okey? Jangan tanya. Kenapa? Sebab itu adalah arahan Allah Ta'ala. Bila Nabi buat, terima saja. Ini sama buat pun boleh, buat pun tak apa. Maksudnya begitu. Buat boleh, tak apa. Tetapi jangan soalkan. Kenapa Nabi buat macam ni? Nabi ni kan tadi apa nak jadi kan? Kan apa yang dibuat. Baik. Seterusnya tadi ialah arahan yang pertama ialah Allah Ta'ala suruh kita terima apa yang Nabi buat. Dan perkara yang kedua dalam ayat ini, apa yang Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala sebut apa yang dapat terus kita tinggalkan, maka janganlah buat. Ada tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita tidak menjadi anak yang soleh? Ada tak? Ada tak Nabi Muhammad kita bercakap perkara yang tak baik? Ada tak Nabi suruh? Nabi suruh kita bercakap perkara yang baik. Kalau kamu nak tahu apa saja yang keluar daripada mulut Nabi, apa saja yang Nabi buat, semuanya di dalam pengawasan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana di dalam hadis saya tak ingat, dia kata apa? Kalau kamu nak akhlak Nabi bagaimana, lihatlah pada Al-Quran. Lihatlah pada Al-Quran. Itulah akhlak Nabi. Faham tak? Faham tak? Okey. Kalau kita nak tahu akhlak Nabi macam mana, ambil Quran tengok. Itulah maksudnya. Ambil Quran seketul tu. Ni akhlak Nabi. Ya ke? Maksudnya sikit lah. Okey, maksudnya dia suruh kita baca Al-Quran, fahamkan Al-Quran, segala perkara positif yang ada dalam Al-Quran, itulah yang dibuat. Jadi perkara yang Nabi tak buat, itulah yang akhlak yang dibuat oleh Nabi. Okey, jadi kita dah selesai 2 perkara. Okey, kita dah selesai 2 perkara. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi ialah pengertian sunnah. Dan yang kedua, bukti Allah Ta'ala mengikut apa yang Nabi Muhammad. Baik, seterusnya kita akan baca buku surat yang kedua. Nampak tak?
Nampak ke tak nampak? Muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Kita sekarang ada muka surat yang ke 104. Kita sekarang ada muka surat 104. Sekejap 5 minit. Aku nak minum air ke nak apa? Kita minum air. Lebih kebesaran. Pergi minum air. Kita break 5 minit. Penat dah ni? Tak ada lah, tak apa-apa. Okey, tak ada Kalau tak ada, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Baik, sunnah ini dibahagi kepada dua. Okey, sunnah dibagi kepada dua. Yang pertama ialah sunnah perbuatan. Okay, nampak? Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak? Alright. Baik. Kita bagi kedua. Tengok macam ni, kita nampak tak? Okey. Yang pertama ialah sunnah perbuatan. Yang kedua ialah sunnah perbuatan ialah segala perbuatan Nabi. Kalau segala perkataan pula semua ucapan Nabi. Nampak tak? Ada dua benda yang berbeza. Yang satu ialah perbuatan. Yang satu ialah perbuatan. Yang kedua ialah percakapan. Okey. Dan dikatakan tadi segala perbuatan dan juga percakapan yang buat. Okey. Baik, di bawah itu dinyatakan contoh. Okey, dinyatakan contoh. Kita lihat satu-satu. Baik, kita lihat pada surat yang ke 100. Okey, 142 tu apa saja yang penting tu? Yang warna oranye. Apa dia kata yang warna oranye? Sunnah perbuatan segala perbuatan Nabi Muhammad. Segala perbuatan Nabi Muhammad, perbuatan sahaja. Sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Kita tak nampak lihat apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Memang kita tak dapat lihat. Dalam video pun kita tak dapat nampak. Kan? Jadi siapa yang sedang menyampaikan cerita bahawasanya Nabi Muhammad pernah buat ini, pernah buat ini. Siapa yang bercakap tentang itu? Member dan apa ni? Segala perbuatan Nabi Muhammad yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Disampaikan ni kita pastikan ni kita akan kepada yang diceritakan oleh para sahabat. Kita faham. Baik. Memang kita tak dapat lihat apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi Muhammad SAW buat, kita tak dapat lihat. Video pun kita tak dapat. Dalam handphone kita pun tak dapat pun orang forwardkan WhatsApp tentang benda yang Nabi Muhammad. Ini bukan WhatsApp yang apa nama, bukan WhatsApp dari apa. Memang Nabi Muhammad sendiri yang buat. Video Nabi Muhammad. Sebab dia pun tak kenal Nabi Muhammad. Yes. Ya kan? Dia kenal Nabi Muhammad macam mana. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi tu tak ada kamera pun. Kalau ada orang ambil video, dia kata, ini ialah Nabi Muhammad. Kau salah percaya. Okey? Kau salah percaya. Sebab apa? Sebab zaman Nabi tu okey? Zaman Nabi jangan handphone pun tak ada. Jadi kalau ada orang ambil gambar Nabi Muhammad, mana forward pula dalam WhatsApp kan? Adakah kita perlu percaya? Tidak. Kerana apa?
Kerana zaman Nabi handphone tak ada. Handphone tak ada. Macam mana kita punya boleh ada sekarang? Kalau perbuatan yang Nabi pernah buat yang itu banyak kan, itu dilakukan semula oleh masyarakat, oleh manusia, orang-orang zaman ini, orang-orang zaman ini, handphone, zaman handphone WhatsApp, Instagram, zaman Word, perbuatan yang Nabi buat orang zaman sekarang buat itu buat perkara-perkara positif itu dan luaskan orang lain lah. Okay. Mari kita lihat contoh-contoh perkara yang Nabi Muhammad SAW pernah buat dan perkara-perkara ini pun telah diceritakan di dalam okay. Mari kita lihat. Yang pertama ialah mengutamakan anggota sebelah kanan. Ini riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Kalau satu lagu happy kan. Nanti kalau Rasulullah SAW juga memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Nampak tak? Nabi mulakan dengan anggota kanan ini. Ada tak pernah nampak? Kalau ada siapa-siapa pernah nampak, bagi tahu saya nak videonya, saya nak bagi tunjuk kat kamu. Ada tak kamu nampak? Nabi Muhammad tu yang buat. Mengutamakan anggota yang kanan. Kalau ada, forwardkan kat saya. Masukkan dekat saya. Okey? Tapi memang kamu tak akan jumpa lah. Memang tak akan jumpa. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad zaman Nabi Muhammad tak ada kamera. Kita tak ada, kan? Okey. Kita lihat pula bahagian yang kedua. Contoh yang kedua. Okay. Contoh kedua diceritakan, okey, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mencerita. Siapa yang cerita ni? Siapa yang cerita ni? Anas. Okay. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai walaupun kanak-kanak. Anas bin Malik ni member Nabi, sahabat Nabi. Anas bin Malik cerita apa? Dia pernah cerita, dia kata apa? Dia kata dia pernah nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia bercakap dia merendah diri. Dia merendah diri. Maksudnya dia low profile. Kalau bahasa orang sekarang ni dia low profile. Itulah nak tunjuk sangat kan. Kalau bercakap tu asyik nak up aja kan. Macam lah. Kalau cakap nak up, saya ada jam baru G-Stop tahu. G-Stop saya mahal. Beli dekat Uptown. Ori ni, Ori. Padahal kopi Ori. Okey. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang orangnya memang low profile. Okey. Orang yang sentiasa merendah diri. Lepas tu kalau dia jalan-jalan, katakanlah dia jumpa orang, selalunya dia akan bagi salam dulu. Okey, selalunya dia akan bagi salam dulu. Walaupun dia jalan tu dia jumpa dulu siapa tu. Walaupun dia jumpa budak-budak, kanak-kanak kecil macam kamu tu. Okey, walaupun dia jumpa kanak-kanak yang kecil, dia akan memulakan memberi salam. Dia tak tunggu budak kecil tu bagi salam. Okey. Tapi kalau kita lain pula, kadang-kadang kita ada accent sikit. Aku apa kan? Kau mesti bagi salam kat aku. Kan? Kita jumpa adik kita. Lepas tu, kita katakan adik kita apa? Kau mesti bagi salam kat aku. Sebab aku abang. Aku kan abang. Kau mesti hormat kat aku. Okey. Nabi tak buat macam tu. Okey. Nabi bila dia jalan-jalan, dia jumpa orang, dia kira. Dia tak kira kecil ke, besar ke, gemuk ke, kurus ke, panjang ke, pendek ke, masih kekal ke, motor ke. Nabi ada motor? Tak ada kan?
Okey. Kita jumpa budak, kita jumpa kanak-kanak. Walaupun orang yang berjumpa tu orang yang mungkin umurnya lebih kecil daripada dia, tetapi Nabi tetap memuliakan. Nabi yang mulakan semua. Baik, jelas tak tu? Jelas. Alright. Dengan baik suara saya Okey. Kita terus ada bahagian yang ketiga. Contoh yang ketiga kamu boleh baca sendiri lah. Okey. Kamu boleh baca sendiri. Kita pasal gosok gigi. Siapa yang gosok gigi? Siapa yang gosok gigi maknanya dia dah buat apa yang Nabi pernah buat. Kalau kita buat benda yang Nabi pernah buat, agak-agak apa ajarannya? Kepala. Dapat pahala, okey. Dapat pahala sebab kita buat benda yang Nabi pernah buat. Kita tolong dia baca sendiri lah. Okey. Baik, itu tadi semua dalam bentuk perbuatan. Perkara-perkara yang Nabi buat. Sekarang kita nak lihat pula. Okey, kita nak lihat pula perkara yang Nabi pernah cakap. Okey, yang Nabi pernah cakap. Banyak sebenarnya benda yang Nabi pernah cakap. Kamu dengar tak apa yang Nabi pernah cakap? Siapa kata dengar? Dengar. Siapa yang pernah dengar Nabi cakap, maknanya dia tak faham. Okey dia tak faham soalan saja. Okey. Siapa yang pernah dengar Nabi cakap, maknanya dia tak faham apa saya cakap. Kenapa? Sebab Nabi tak ada zaman kita ni. Nabi tak ada pada zaman kita ni. Jadi apa yang kita dengar tu ialah cakapan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, oleh ustaz-ustaz lain, cikgu sekolah agama, cikgu sekolah kebangsaan. Itulah benda-benda yang Nabi pernah cakap yang disampaikan oleh cikgu-cikgu kita. Kalau yang itu betul. Tapi kalau aku dengar daripada mulut Rasulullah, itu sebab Nabi tak ada lagi zaman sekarang ni. Okey? Faham ke tak faham ni? Faham. Faham. Okey. Faham bagus. Ya, tiga kali je. Okey. Baik, okey. Sunnah dari sudut perkataan. Okey. Ustaz, tak dengar bising sangat. Ya ke? Yes. Orang tak yang ni. Ada orang tutup mic ni. Sekejap, kita tengok siapa yang tak tutup mic ni. Afiq tak tutup mic. Lagi siapa? Akid Dani tak tutup mic. Lagi. Okey, yang lain semua tutup mic. Fariza Arifai ni mungkin Peru. Dia guna format dia ni. Okey, Fariza dah tutup mic. Okey. Lagi kita tengok, kita scroll balik. Muhammad Bairam ni mungkin ayah okey, baru tutup. lagi. Oh, pandai pula dia cepat-cepat tutup mic. Okey, ni ada QIRZ07. Tak tutup mic juga ni. Tolong tutup sekarang. Okey, lagi. Okey, nanti. Okey. Lain semua dah tutup dah. Alright. Okey. Kita teruskan lagi Tak apa, biar saya bercakap seorang tak apa. Sebenarnya memang saya cakap seorang pun kat rumah. Ada dengar suara. Okey, tak apa. Alright. Okey, kita lihat. Okey, kalau nak buka mic boleh tapi jangan cakap. Itu je. Okey. Sebab nanti kawan-kawan kita yang lain tak dapat dengar. Kesian dia. Okay, dah lah kita tak dapat nak cubit katanya. Okey, tak apa. Boleh. Baik, kita lihat satu bahagian yang seterusnya, iaitu sunnah Rasulullah yang disampaikan kepada kita tu dalam bentuk percakapan. Kan siapa yang cakap kat mic tu saya cubit dengan dia. Okey, baik. Kita lihat pada bahagian yang seterusnya, iaitu sunnah yang pernah Nabi buat tetapi dalam bentuk percakapan. Okey, sunnah yang Nabi buat tapi dalam bentuk percakapan. Banyak sebenarnya.
banyak sebenarnya benda-benda yang Nabi cakap dan semuanya ada di himpunkan kitab hadis. Jangan main-main Okey. Baik, kita ada dua contoh dekat sini. Okey, kita ada dua contoh di sini. Yang pertama ialah kelebihan membaca Al-Quran dan punya ialah jauhkan sombong dan bangga diri. Nabi pernah cakap benda-benda ini. Okey, Nabi pernah cakap. Kita tak dengar daripada mulut Nabi sendiri. Tetapi kita dengar daripada ustaz-ustaz kita. Ustaz kita dengar daripada mana? Dengar daripada ustaz-ustaz sebelum dia. Ustaz-ustaz kita dengar daripada siapa? Ustaz-ustaz sebelum dia. Ustaz-ustaz sebelum dia dengar daripada siapa? Ustaz-ustaz daripada sebelum. Dan sampai mana? Sampailah kepada sahabat-sahabat Nabi. Okey, baik. Nabi pernah sebut yang kita dengar daripada sahabat-sahabat Nabi, yang kita dengar daripada ustaz-ustaz kita. Sekarang ada pula dalam buku, saya pula sebut, kamu dengar pula apa yang saya sebut. Okey. Daripada Abu Umamah. Oh, nama saya ada lah. Daripada Abu Umamah. Umam. Daripada Abu Umamah katanya orang menyanyi ni. Mari kita tengok siapa yang menyanyi. Mari kita tengok siapa yang menyanyi. Nampak senang hati nampak. Danis tak tutup mic. Kalau tutup mic Akid Danis. Azlan Abdul Jalil. Baru tutup. Tutup mic. Kid. Okey. Tutup mic Kid. Aziza Arifah. Forever Living by Alopecia. Pun tak tutup mic juga. Hanisa Osman tak tutup mic juga. Baru tutup. Cepat-cepat. Siapa yang belum kena sebut nama ni? Al-Faid tak tutup mic lagi ni. Terus dia tutup mic. Lagi. Nanti kita scroll sampai bawah. QIRZ 07 pun tak tutup mic lagi ni. Okay. Right, dia suruh kerja. Kerja apa pula ni? Terus tutup mic dulu. Okay. Seterusnya, okay. Baik, kita sambung lagi, sikit lagi. Semua ucapan yang pernah Nabi Muhammad sebutkan, okay, diceritakan dalam hadis oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW sampailah kepada kita. Okay. Kita lihat contoh yang pertama ialah kelebihan membaca Al-Quran. Nabi pernah sebut tentang kelebihan membaca Al-Quran. Ada hadisnya, okay? Ada hadisnya daripada Abu Umamah radhiyallahu anha. Katanya, aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bersabda tu apa kelas? Bersabda itu adalah berkata. Okay? Berkata. Kalau kita orang biasa ni kita sebut berkata, tapi oleh kerana Rasulullah itu arasnya tinggi sikit daripada kita, bersabda, kataan itu kita tukarkan kepada bersabda. Penghormatan kita pada dia. Okey. Baik. Apakah sabda Rasulullah SAW? Hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Okey. Nabi pernah kata, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Bukan saja membaca, orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Baik, Nabi pernah kata, okey, ini benda yang Nabi cakap, Nabi tak bohong. Okey. Benda yang Nabi cakap bukan benda yang bohong. Okey. Apa yang Nabi kata? Nabi kata orang yang baca Al-Quran ni pada hari akhirat, pada hari kiamat nanti, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Datang pada siapa? Datang pada orang yang baca. Okay. Al-Quran tu datang dalam bentuk macam mana? Seketul-seketul Al-Quran datang ke? Kutuk, lari-lari datang ke kita? Wallahu a'lam, kita tak tahu bagaimana bentuk Al-Quran itu datang pada kita. Tetapi, ya. Habis ni apa? Habis berapa? Dah nak habis dah ni. Okey. Dah nak habis dah.
Okey, jadi Al-Quran itu akan datang kepada kita, akan beri bantuan kepada Tengah kita. habis ni. Okey, tapi dengan syaratnya apa? Dengan syarat orang yang baca Al-Quran itu membaca dengan bacaan yang betul, bacaan yang baik. Kemudian apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu kita ikut apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Okey. Jadi seterusnya yang kedua itu ialah, contoh yang kedua ialah jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Ni macam tadilah. Okey. Macam tadilah. Dia Salah. ni semua kamu boleh baca sendiri. Okey. Baik, jelas tak yang ini? Sunnah perbuatan perkataan. Dia habis. Alright. Okey. Baik. Yang terakhir ni. Ada gambar siapa ni? Dul. Ada Dul tengah berdiri ni Ni Dul. Saya tak tahu dia Dul apa. Hello. Okey. Okey, ada Dul ni. Yang ni ialah apa yang Dul cakap. Dul kata apa? Kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah. Okey. Penting sangat ke kita nak ikut apa yang Nabi cakap? Janganlah. Penting sangat ke? Penting. Kerana apa? Apa kepentingannya? Ni ada 5 ni. Okey. Janganlah, jahatlah. 5 ni bolehlah kita baca sen. Okey, batin. Okey. So habis dah lagi. Habis. Lagi kita dah habis dah. Bye. Tapi jangan baik lagi. Jangan baik lagi. Ada lagi sikit je lagi ni. Ada sikit tadi saya nak tanya. Beza sunat dengan sunat. Apa beza tiga-tiga tu? Ada sunnah, ada sunat dengan ada sunnah dengan sunat. Ada tiga benda. Sama. Sunnah tu benda yang Prophet Muhammad yang Nabi buat. Okey. Sunat lain. Okey, sunat lain lagi. Sunat kena potong. Potong. Apa yang potong? Potong. Okey. Apa? Faham. Okey, saya akan Sunat yang Nabi buat. Okey, saya akan kamu semua faham. Okey, saya terangkan sikit. Sunnah ialah benda yang Nabi buat. Ya. Okay. Sunnah ialah benda yang dibuat perbuatan ataupun perkataan ataupun akhlak yang ditunjuk. Okey, sunat pula. Sunat tak wajib. Sunat pula ada dua lagi. Sunat yang pertama ialah perkara Nabi yang buat. kita dapat pahala. Bila kita tak buat, berdosa ke tak berdosa? Tak. Tidak berdosa. Itu sunat. Okey, itu sunat. Itu sunat yang kedua. Baik, sunat yang satu lagi ni, kawan kamu dah sebut tadi, tu yang potong tu. Okay. Itu sunat tu yang Syakir. okey. Itu sunat. Maknanya 3 perkataan yang bunyinya hampir sama tetapi maksudnya berbeza. Okey. Jadi belajar agama ni dia nak kena faham betul-betul. Sebutan tu nak kena faham. Okey. Baik, selesai. Okey, selesai tadi kita. Saya nak tinggalkan kamu dengan apa ni? Saya nak tinggalkan kamu dengan latihan. Saya nak tinggalkan kamu dengan latihan di dalam buku aktiviti. Okey. Dalam buku aktiviti dia ada dekat muka surat 124 125 buku aktiviti. Okey. 136 137 138 139 140. Macam banyak tak? Banyak tak? 134 sampai habis tajuk lah. Ya. Dalam buku aktiviti muka surat 134 sampailah habis tajuk. Baiklah. Okey. Janganlah. Tak apa, jangan risau. Buku aktiviti ni kamu tak payah hantar dulu. Okey. Buku aktiviti ni tak payah hantar dulu. Okey. Nanti kalau ada peluang baru kita collect. Okey, baru saya kumpulkan. Okey.
Buat masa ni, kamu buatlah dulu di rumah, ikut aktiviti tu, sesuai 100 Memang. sampailah habis tajuk tu. Okey, kelas.